Assalamualaikum, selamat pagi, good morning Malaysia. Bersama kami hari ini siaran langsung sesi FB Live, siaran khas COVID-19 dari Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia Putrajaya. Bersama saya hari ini Dr. Muhammad Fairuz bin Abdullah, Pegawai Perubatan di Putrajaya, dan saya Dr. Salbiah Muhammad Isa, Pakar Perubatan Keluarga bertugas di Klinik Kesihatan Bandar Botanik Klang. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sama-sama menunggu untuk sesi FB Live bersama KKM. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang memberikan ucapan selamat Hari Doktor semalam, dan saya harap kalian semua dapat bekerjasama untuk kita sama-sama menghentikan penularan wabak COVID-19. Ya, Dr. Sal, ya. Sedar ataupun tidak, hari ini merupakan hari yang ke-14 seluruh rakyat Malaysia sudah berjuang sehabis-habisan. Kita berada pada hari ke-14 Perintah Kawalan Pergerakan, dan Alhamdulillah buat masa ini ramai rakyat Malaysia yang patuh kepada peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu sentiasa berada di dalam rumah dan kurang melakukan aktiviti di luar, ya. Jadi syabas dan tahniah kepada anda semua yang mana sikap dan perilaku anda sangat memberikan impak dan juga manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia, kerana kita sama-sama, ya, doktor, mengharungi wabak penyakit COVID ini. Pada waktu yang sama juga ingin juga saya berkongsi sedikit bahawa pada hari semalam sehingga jam 12.30 hari terdapat 2,626 kes COVID-19 yang telah dikesan di negara kita, dan 156 kes baru dikesan semalam, yang mana 37 kematian telah dicatatkan sehingga jam 12.30 hari. Sebagai rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama mendoakan agar kita semua sentiasa dilindungi, ya, daripada penyakit COVID ini, sama ada pada diri kita sendiri, ahli keluarga, masyarakat, kerana kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa bersatu, ya, dalam menangani segala masalah, terutamanya dalam wabak yang sedang melanda dunia ini. Kita dah ada soalan, Dr. Faizul. Nur Al-Batiyah, ya, tanya apa beza batuk biasa dengan batuk simptom COVID. Okey, sebenarnya batuk ni ialah batuk sama je sebenarnya, ya. Cuma bila yang kita kata batuk COVID tu, bila dia ada epid link ataupun bila ada berkaitan dengan terdedah dengan mereka yang dijangkiti COVID. Okey, batuk sama. Risiko tu yang kita perlu kenal pasti. Ya, dan ada yang berpendapat, ada yang menyatakan batuk ni ialah batuk yang kering, ya, dry cough. Okey, so itulah secara biasanya kalau orang datang tanya, oh doktor, saya ni batuk saya batuk COVID ke? Susah untuk kita memberi penjelasan secara terperinci, ya. Okey. Ada soalan dari Eri Jo, ya. Sam, doktor nak tanya virus COVID ni berjangkit melalui luka atau tidak. Jadi buat masa sekarang ni, Eri, ya, COVID-19 berjangkit melalui titisan, ya, titisan iaitu ataupun dipanggil droplets, yang mana droplets ini keluar daripada mulut kita, saluran pernafasan kita apabila kita batuk, ya. Dan bila biasanya kita batuk akan keluar droplets, dan ia akan berjangkit daripada droplets apabila droplets itu jatuh ke atas permukaan ataupun pada diri kita. Jadi apabila permukaan itu kita sentuh dan masuk, kadang-kadang kita suka usap pada muka, ya, pegang mata, pegang hidung, mulut dan sebagainya. Nah, dari situlah virus ini akan masuk ke dalam saluran pernafasan kita, dan seterusnya akan berlakulah jangkitan kuman virus COVID. Okey, saya nak tambah sikit berkaitan dengan percikan ataupun titisan saluran pernafasan yang ada di permukaan. Okey, generally kita dimaklumkan bahawa virus COVID ini dia ialah disaluti oleh protein. Protein yang mana protein ini kita perlu pecahkan supaya dia tidak aktif melalui
basuhan tangan. Sebab tu kita sangat menekankan, banyak kali kita menekankan tentang perlunya membasuh tangan. Basuh dengan sabun itu adalah terbaik. Sekiranya tidak ada sumber air yang berdekatan, jadi gunalah hand sanitizer. Okey, dan bila kita basuh tangan, ini dapat memutuskan rantaian penularan COVID ini. Okey, kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Soalan dari Syakir Saad, ya, adakah benar berkumur dengan air garam 2 kali sehari boleh mencegah atau mengelakkan COVID-19? Ya, amalan berkumur dengan air garam ini adalah satu amalan yang baik, ya. Apabila kita mempunyai masalah sakit tekak dan sebagainya, dia dapat memberikan rasa lega. Tetapi untuk penyakit COVID-19 ini, itu bukanlah rawatan untuk penyakit COVID ini. Bermaksud jika kita mempunyai simptom-simptom seperti batuk dan sebagainya, maka kita bolehlah mengamalkan berkumur dengan air garam itu, memberi kelegaan dan sebagainya. Tapi perlu diingatkan, dia bukanlah rawatan untuk COVID-19, dan cara untuk mencegah COVID-19 ini adalah seperti yang kita sering kali diingatkan, ya, iaitu yang pertama, kita mengamalkan jarak sosial yang selamat, iaitu 1 meter. Frequent hand hygiene, iaitu cara mencuci tangan dengan betul, ya, Dr. Sal. Dan apabila kita mempunyai gejala-gejala seperti batuk, selesema dan sebagainya, kita memakai face mask ataupun topeng muka ni lah. Okey, ya. Betul. Abu Ubaidah tanya, mana nak dapatkan info negeri-negeri? Okey, di dalam kita punya Facebook KKM ada yang menyatakan berkenaan dengan info terkini berkaitan dengan COVID, ya. Jadi untuk negeri boleh juga kita tengok di laman sesawang KKM mengikut negeri masing-masing, ataupun pergi ke CPRC negeri, ya. Dapat detail berkaitan dengan apakah perkembangan terkini di setiap negeri. Ya. Dari Khairul Anwar menanyakan virus COVID ini boleh hidup pada kain atau tempat-tempat luar, ya. Jadi soalan yang baik, ya, Dr. Sal, ya. Untuk pengetahuan Khairul Anwar, virus COVID ini boleh, ya, hidup di permukaan termasuk gelas, sarung tangan, kaca, kertas, ya. Semua ini dia boleh menghinggap di atas permukaan ini. Dan apabila kita menyentuh, dan dia mempunyai jangka masa, ya, seperti kalau di sarung tangan, dia boleh hidup sehingga 8 jam, pada permukaan seperti kertas dan sebagainya berhari, ya, 3 hingga 4 hari. Nah, oleh kerana itu kita sering menasihatkan apabila kita menyentuh mana-mana permukaan yang kita rasakan berpotensi tinggi untuk kita mendapat jangkitan ini, maka cucilah tangan anda dengan teknik yang betul. Mungkin saya ingin menarik perhatian sedikit, ya. Cara kita mencuci tangan itu juga harus dengan teknik yang betul. Kadang-kala kita asal mencuci tangan sahaja, dah siap macam tu, kan. Betul. Jadi biasanya kita menyarankan cuci tangan tu menggunakan teknik, ada 7 teknik untuk mencuci, 7 langkah itu, ya, 7 langkah untuk mencuci tangan. Dan biasanya kita sering kali tertinggal kawasan-kawasan di hujung-hujung kuku, di celah-celah jari ini, ya. Jadi kita biasa mencuci tangan ni biasa macam ni, kita secara umum, jadi kita menggunakan teknik yang betul. Kadang-kadang bila teknik tak betul, jari-jari ini di celah-celah ni semua biasanya tertinggal, dan kuman boleh menghinggap di situ. Dan apa yang berlaku apabila kita melap muka, maka kontak ini akan berlaku pada wajah kita, dan seterusnya virus itu boleh masuk ke dalam badan lah. Okey, ya. Fida Rafida bertanya, ada kemungkinan tak COVID-19 boleh berjangkit pada haiwan? Okey, daripada yang kita dimaklumkan, rakan-rakan microbiologi saya ada memaklumkan bahawa COVID-19 ni bukannya dari haiwan kepada manusia, ya, tapi kita masih lagi belum mendapat sebarang maklumat berkaitan bahawa dari manusia kepada haiwan. Cuma kita tahu yang asalnya sewaktu di Wuhan ialah haiwan liar, ya, yang mana itulah punca yang menular sehingga ke saat ini. Okey, seterusnya, soalan dari Adnan Shah Pat Zusyah, apakah tanda pertama COVID-19, ya? Jadi untuk pengetahuan kita bersama, COVID-19 ini pada peringkat awal itu dia tidak mempunyai tanda-tanda yang spesifik lah, ya.
Walaupun tanda-tanda seperti batuk ada, biasanya seseorang itu akan menghadapi demam, kadang-kadang juga tidak ada demam, batuk yang kering, kemudian ada menghadapi selesema, dan pada peringkat yang lanjut boleh mempunyai masalah kesukaran bernafas. Tapi kita perlu ingat juga bahawa penyakit-penyakit seperti batuk selesema biasa yang mungkin disebabkan oleh virus influenza yang biasa juga, kita boleh mendapat tanda-tanda saluran respiratory ataupun saluran pernafasan atas seperti batuk selesema. Bagaimana kita mengesyaki seseorang itu mempunyai COVID-19 ini adalah berdasarkan kepada beberapa faktor, iaitu kontak, sama ada mereka mempunyai kontak kepada pesakit COVID atau mempunyai sejarah-sejarah ke luar negara dan juga perkara lain. Banyak soalan-soalan ni laju Dr. Fairuz. Okey, saya tak dapat nak cover yang atas tadi, tapi ada yang bertanya, ada terbaca artikel berkaitan dengan COVID yang kata melalui airborne. Okey, sebenarnya kita nak remind semula yang secara amnya kita tahu ia disebarkan melalui droplet. Okey, tetapi kita dimaklumkan untuk high risk procedure, aerosol generated procedures inilah akan memberikan risiko secara airborne. Itu yang dimaklumkan. Sebab tu kami anggota kesihatan yang mana-mana yang sedang bertugas di klinik, kalau ada contohnya pesakit asma yang memerlukan nebulizer, pada ketika ini kita hentikan nebulizer sebab kita bimbang ada aerosol generated procedures. So that's why kalau siapa yang hadir ke klinik dan memerlukan rawatan asma secara nebulizer, kita telah tukar kepada meter dose inhaler, pemakaian meter dose inhaler dengan dos yang agak tinggi untuk mengurangkan simptom pada paru-paru yang agak sempit. Okey, jadi itu yang maklumat yang terkini yang kita dapat. Okey. Yang seterusnya adalah dari kalau Fatihah Samad, kalau kita lepas kuarantin 14 hari dan tiada apa-apa simptom, kira kita bebas dari COVID ke? Biasanya pesakit COVID ini sebelum dia disahkan bebas daripada COVID, pada hari ke-13 mereka akan melakukan saringan test untuk memastikan bebas daripada COVID-19, dan setelah itu pesakit biasanya dan seharusnya mengamalkan saranan-saranan seperti mencuci tangan dengan betul, dengan teknik yang betul, dan jika mempunyai batuk, selesema dan sebagainya, kita masihlah memakai face mask. Jadi gaya hidup yang sihat itu masih tetap. Okey, ada soalan dekat sini tanya, minta maaf saya tak terlepas nama tu. Bolehkah doktor makan COVID ni berjangkit melalui makanan? Okey, tadi kita dah beritahu kan, generally memang COVID dia transfer melalui droplet, titisan-titisan pernafasan terpercik ketika seseorang itu bercakap, bersin, batuk dalam lebih kurang 1 hingga 2 meter. Kita dimaklumkan supaya untuk mengamalkan social distancing, yang mana social distancing ni lah yang penting. Bila tak ada lagi yang kita kata makanan tu dijangkiti macam kolera kan, tak ada. Tetapi jika kita makan bersama, isu dia bila makan bersama, jarak kurang daripada 1 meter, dan pada ketika itulah kita bila makan kita akan berbual-bual, itulah kita tak perasan percikan kepada orang yang ada virus ini, terpercikkan ketika bercakap sewaktu makan, itulah yang menyebabkan, bukannya makanan. Saya harap jelas. Betul. Soalan dari Itsuki Yamashita, menarik. Boleh ke berkumur air garam sekiranya ada batuk? Sekiranya kita mempunyai batuk ataupun kahak, boleh berkumur dengan air garam untuk melegakan rasa yang tidak selesa. Tetapi jika berlanjutan kahak tersebut ataupun mempunyai demam, silalah ke mendapatkan rawatan doktor lah. Okey, Cik Na bertanya, kalau beli barang-barang, adakah perlu dijemur dahulu? Okey, kita tak pasti barang-barang ni siapa yang pegang semua. Saya ulang sekali lagi, penekanan sekali lagi, sebenarnya kita nak putuskan rantaian penyebaran COVID ni melalui hand hygiene. Jadi apa pun kita pegang, selepas tu amalkan pembersihan tangan yang sempurna, sekurang-kurangnya 20 minit, seperti yang saya
saya beritahu awal tadi, kita nak pecahkan protein di sekeliling virus ni, pecah supaya dia tidak boleh aktif lagi. Jadi chemical daripada sabun tu, itulah yang akan memecahkan protein di sekeliling virus. Dan ini akan melemahkan virus tersebut. Dan apa jua kita pegang lepas tu, kita basuh tangan dan barulah kita pegang ke mana-mana bahagian. Betul. Jadi inilah perantara yang utama, tangan kita ni, kan? Okey. Soalan menarik ini dari Man Nisa. Bagaimana dengan NIM ya? Buat masa sekarang ini dari penyelidikan dan juga cadangan daripada WHO dan juga dari Kementerian Kesihatan, kita itu bukanlah rawatan, belum lagi menjadi rawatan untuk penyakit COVID-19. Jadi kalau nak mengamalkan untuk kegunaan lain itu adalah silakan, tapi tidaklah untuk penyakit COVID itu sendiri. Belum ada lagi kajian yang membuktikan pada waktu ini. Azman Yutaka, pesakit asma berisikokah untuk dapat COVID-19? Okey, yang kita maklum kebanyakan kes kematian berlaku daripada pesakit yang mengalami COVID ini ialah mereka yang mempunyai pesakit kronik, yang mengalami penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis. Asma juga adalah salah satu penyakit kronik yang ditinggalkan sebenarnya, sebab orang asma ni dia ada bila waktu-waktu tertentu saja. Bila dapat serangan asma, masa tu dia rasa asma. Jadi bila dia tak ada asma, selamat, tak makan ubat, tak payah pakai pam. Sebenarnya salah. Asma ni ialah status yang kita perlu sentiasa tidak ada attack. Dan pada masa tu kita lebih mudah bernafas, dan sekiranya pesakit ini dapat COVID, jangkitan COVID ni, na'udzubillah, inilah akan menyebabkan dia makin bertambah teruk. Sebab kondisi paru-paru yang tidak sihat seperti orang lain yang tidak ada asma. Okey. Satu lagi soalan menarik, Itsuki Yamashita, betul ke kalau kita banyak makan menggunakan kunyit boleh hindar dari COVID-19? Harap dapat beri penjelasan. Okey, pemakanan termasuklah kunyit, bawang, halia dan sebagainya boleh diamalkan dalam gaya pemakanan seharian. Malah pemakanan sayur-sayuran dan buah-buahan adalah sangat digalakkan untuk membina sistem ketahanan daya tubuh kita. Tetapi ia bukanlah maksudnya ia bukanlah rawatan untuk penyakit COVID. Maksud saya adalah jika seorang itu menghadapi penyakit COVID kemudian dia makan kunyit, itu tidaklah rawatan untuk penyakit COVID itu sendiri. Tetapi kita juga haruslah mengambil usaha untuk meningkatkan sistem kekebalan daya tahan kita untuk melawan penyakit daripada luar. Ada beberapa soalan kat sini yang menanyakan adakah flu atau sesama itu salah satu tanda COVID. Okey, sebenarnya daripada keseluruhan daripada maklumat-maklumat yang kita dapat, common symptom adalah batuk, sakit tekak, demam dan juga sesak nafas. Tapi sesemua ni ialah antara salah satu simptom ataupun gejala daripada sistem pernafasan. Jadi kita tak boleh nak nafikan. Lebih-lebih lagi kalau mereka berisiko. Contohnya mereka ada berhubungan dengan orang yang close contact positif COVID, ataupun mereka ada risiko perjalanan kepada kawasan-kawasan yang tinggi kes COVID. Di Malaysia pun sekarang banyak kawasan-kawasan yang kita panggil zon merah, yang kita perlu hati-hati. Sebab itu sangat penting tuan-tuan, puan-puan memainkan peranan untuk sentiasa di rumah, kekal di rumah. Sebab bila kita kekal di rumah, kita sangat pasti siapakah di keliling kita yang kita tahu tidak ada simptom yang jelas. Kan? Okey. Soalan dari Rosie Sili, tak batuk tapi dada sakit, tanda-tanda ini ada kena-mengena ke? Seperti yang kita telah jelaskan tadi, batuk, selesema dan sebagainya merupakan simptom ataupun tanda-tanda jangkitan saluran pernafasan. Jadi jika kita mempunyai apa-apa jangkitan kuman, termasuklah demam batuk yang biasa, juga boleh mempunyai tanda-tanda batuk. Untuk kita nak tahu sama ada kita COVID-19 ataupun tidak adalah berdasarkan pada faktor risiko yang ada pada diri kita. Iaitu faktor risiko adalah kita mempunyai kontak rapat kepada seseorang yang sudah pun disahkan menghadapi COVID-19, ataupun kita menyertai perkumpulan-perkumpulan yang mana di dalamnya itu sudah
dikenal pasti mempunyai pesakit yang didiagnosis dikesan tapi penyakit COVID-19 ini, ataupun kita melakukan perjalanan ke luar negara dalam tempoh terdekat ini. Okey, John Prabu tanya, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Boleh ke doktor bagi kata-kata nasihat untuk kami? Betul-betul lah virus ni boleh berjangkit melalui apa? Sebab kami dalam ketakutan walaupun kami jauh dari kawasan hotspot. Terima kasih ya John. So sebenarnya kita dah diingatkan, sering diperkatakan bagaimana ia berjangkit melalui droplet, melalui titisan-titisan ataupun percikan-percikan daripada saluran pernafasan. Kalau bersin, batuk, okey, dan juga sekiranya orang tu secara tak sengaja berludah, pada itu pun ada percikan-percikan udara. Saya harap jangan takutlah ya. Ada tadi yang bertanyakan berkenaan dengan mereka ada penyakit kronik seperti thyroid, masalah thyroid, darah tinggi dan juga kolesterol ya. Sekarang ni memang kita di klinik kesihatan khususnya kita bukan hentikan, kita kurangkan kedatangan pesakit secara ramai-ramai ke klinik. Jadi tuan-tuan puan-puan yang ada appointment di klinik kesihatan boleh berhubung dengan klinik tersebut untuk membuat appointment baru, ataupun ada sesetengah klinik yang menjalankan teleconference, teleconsult, konsultasi melalui telefon, dan juga bekalan ubat yang kita boleh arrange daripada farmasi di klinik kesihatan, mana boleh post. Tetapi ubat-ubat yang tertentulah, bukan semua jenis ubat. Khusus macam insulin kita tak dapat post, tapi ubat-ubat dari jenis pil yang terkawal suhu sewaktu post, itu kita boleh uruskan dengan klinik kesihatan. Jadi berhubung semula dengan klinik kesihatan yang tuan-puan pergi untuk bagaimana untuk menguruskan. Dan saya harap kita sibuk-sibuk fikir pasal COVID ni, jangan pula terputus rawatan ya untuk masalah-masalah yang tuan-puan alami. Untuk thyroid kita tak boleh tangguh ya, perlu dapatkan appointment ataupun kontak doktor di klinik kesihatan untuk berbincang apakah tindakan selanjutnya untuk diteruskan. Betul. Jadi masyarakat kita pun harus mengambil peluang dari pelbagai fasiliti-fasiliti kesihatan KKM yang kita telah memudahkan buat masa sekarang ni, sebab tu dalam keadaan wabak ini. Soalan dari Haslina Bahari, jika kita perlu keluar dimestikan pakai face mask ke? Sebab setengah kedai minta pelanggan pakai face mask. Okey, jadi isu pemakaian face mask ini adalah mudah ya. Kita memakai face mask, disarankan untuk memakai face mask apabila kita mempunyai gejala-gejala ataupun tanda-tanda seperti batuk, selesema ya. Jadi untuk itu silalah pakai face mask dengan cara yang betul, dan kaedah membuang face mask juga dengan kaedah yang betul. Tetapi jika ada tempat-tempat yang tertentu mempunyai peraturan-peraturan untuk memakai face mask ini, itu mengikut kepada peraturan-peraturan kawasan tertentulah ya. Tapi secara umum saranan adalah untuk memakai face mask jika kita mempunyai gejala batuk, selesema dan Muhammad Hafizuddin Wan Ibrahim. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Macam mana dengan proses vaksin di Malaysia? Okey, untuk makluman semua, vaksin berkaitan dengan COVID masih lagi di dalam proses, belum lagi dapat dihasilkan. Tetapi untuk mereka yang mempunyai masalah paru-paru, boleh terus mengambil vaksin seperti influenza itu setiap tahun, dan juga pneumococcal. Sebab pada masalah paru-paru ni kita perlu elak juga daripada virus yang lain seperti influenza dan juga bakteria-bakteria yang lain yang boleh menyebabkan masalah pada paru-paru, pneumonia. Okey, Muhammad Yahya, Muhammad Yahya tanya, jenuh dah cuci 20 minit. Aduh, bukan 20 minit ya Yahya, 20 saat saja. So kalau nak kira, kita nyanyi lagu Happy Birthday 2 kali ya. So cukuplah tu basuh tangan. Terima kasih. Soalan dari Ali Mustafa, chest pain pun simptom ke? Okey, jangkitan COVID ini mempunyai beberapa tahap ya. Jika seseorang itu dijangkiti oleh COVID, tempoh inkubasi COVID ni adalah 14 hari ya, seperti yang kita ketahui. Lepas tu dia akan duduk dalam badan kita selama 14 hari, dan selama 14 hari itu akan muncul tanda-tanda jangkitan COVID ini. Jangkitan COVID akan bermula apabila virus itu bereplikasi dalam tekak kita ya, masuk ke saluran pernafasan badan kita, dan dia akan bereplikasi di tekak, menimbulkan tanda-tanda yang seperti yang kita ketahui lah, batuk, sakit tekak dan sebagainya.
Setengah orang pada fasa awal akan sembuh dan pada setengah orang fasa awal ini akan berlanjutan apabila jangkitan itu melarat ke bahagian paru-paru, di mana di situlah akan berlaku perasaan apabila rasa sakit, apabila bernafas dan sebagainya. Dan kemudian apabila fasa ini berlanjutan, maka sistem imuniti seluruh badan ini akan diserang oleh virus COVID ini dan penyakit ini akan melarat. Okey, Wasa Dev. Okey, doktor, anak saya berumur 1 tahun 6 bulan. Minggu ini dia ada appointment untuk vaksin. Boleh ke bawa anak saya ke klinik? Okey, untuk makluman puan, untuk perkhidmatan ibu dan anak kita tidak hentikan ya. Dan kita sebenarnya di klinik kesihatan kita buat laluan khas untuk mereka. Memang kita jauhkan daripada mereka yang berisiko untuk COVID. Untuk COVID kita buat di kemah di luar daripada bangunan klinik kesihatan. Dan mereka yang ada gejala pernafasan ataupun kita panggil URTI atau fever center, kita asingkan di tempat lain. Dan ibu-ibu yang mengandung dan juga anak-anak yang perlu meneruskan vaksin ataupun check up, perlu teruskan, jangan hentikan ya. Tetapi kalaulah puan risau, boleh berhubung dengan nurse jururawat khas, sebab untuk di klinik kesihatan, untuk makluman tuan-puan, kita ada personalized care nurse yang tahu progres setiap pesakit mereka. Jadi mereka boleh berurusan sekiranya tak boleh datang pagi, boleh urus waktu mana yang agak kurang di klinik kesihatan ya. Okey. Betul. Soalan dari KCTO, bolehkah air suam mencegah COVID-19? Mak saya tiap-tiap hari suruh minum air suam, dia letih sangat katanya Dr. Sah. Jadi untuk mencegah, kita semua tahu adalah social distancing, kemudian mencuci tangan dengan cara yang betul. Apabila kita keluar, kita memakai face mask ya. Minum air suam sangat disarankan untuk kesihatan kita, untuk meningkatkan daya imuniti badan kita, di samping kita mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi minum air untuk hydration untuk proper hydration kepada badan kita, kerana apabila badan kita kekurangan air juga, kita boleh dapat penyakit. Idrus Hardi, bagi orang yang ada kes jantung yang follow up dan mengambil ubat ikut tarikh, perlu ikut jadual tak? Okey Idrus, baik soalan ni. Okey, seperti yang saya cakap tadi, untuk mereka yang ada penyakit kronik, perlu teruskan rawatan seperti biasa dan bekalan ubat janganlah sampai terputus dan perlu berhubung dengan pihak farmasi sebab biasanya kalau jumpa doktor dia bagi appointment 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Jadi boleh berurusan dengan farmasi bila boleh lakukan untuk pengambilan ubat. Sebenarnya di klinik kesihatan base saya di klinik kesihatan, kita ada banyak value added service yang dianjurkan oleh farmasi sama ada melalui e-post atau melalui SMS dan ambil. Okey, ataupun tinggal preskripsi datang semula selepas tu, bagi mengelakkan perkumpulan ramai-ramai orang dalam satu-satu masa. Okey? Ya, betul. Ada soalan tadi itu berkenaan dengan dari Hardi Hassan berkenaan hand sanitizer ya. Jadi hand sanitizer kita sarankan membelikan hand sanitizer yang mempunyai kandungan peratusan alkohol di atas 60% kerana di bawah itu tidak terbukti untuk membunuh kuman-kuman apabila digunakan hand sanitizer ini. Okey. Banyak lagi soalan ni ya. Okey. Seterusnya yang bertanya tadi, saya ada masalah sinus. Apa yang perlu saya lakukan? Ataupun sinus ni bukan ataupun kita resdung lah biasa umum ataupun dalam bahasa kami kita panggil allergic rhinitis. Ini ialah lebih kurang dengan gejala allergik yang lain ya, asma, eczema. Ini ialah dia ada tempoh-tempoh tertentu dan sinus ni perlu rawatan sekiranya dia berterusan setiap hari ada gejala dan dia perlu rawatan anti-inflammatory yang biasanya kita bekalkan nasal spray dan nasal spray ni perlu tempoh jangka masa tertentu dan doktor akan tengok balik sama ada perlu diteruskan ataupun boleh dikurang-kurangkan dan sehingga berhenti. Betul. Mungkin satu soalan lagi. Robia Ishak, bagaimana barang asas kita beli dari market tu boleh guna terus ke? Amalkan kaedah membasuh tangan anda apabila menyentuh barang yang dibeli. Masaklah makanan tersebut dengan kaedah yang betul, kerana apabila kita masak dengan kaedah yang betul, insya-Allah kuman-kuman yang ada itu akan mati. Dan bagi protection ataupun perlindungan diri kita, apabila kita menyentuh
Sebelum kita memasak, cucilah tangan dengan air sabun dengan teknik yang betul. Abzi Zau tanya, betul ke face mask yang dijemur di tengah panas boleh dipakai semula? Okey, terima kasih Abzi. Sebab kita tahu dengan kekangan untuk mendapatkan face mask tapi generally kita tidak sarankan untuk penggunaan semula face mask. Face mask kita boleh pakai sehingga 8 jam triple, tetapi sekiranya kita batuk bersin basah, face mask tersebut perlu ditukarkan segera. Okey? Okey, mungkin soalan yang terakhir Dr. Sam, kalau ada. Okey. Soalan ni kita nak ya. Assalamualaikum doktor, boleh bagi nasihat untuk pekerja kurier pos laju macam saya untuk menghindari dari terkena jangkitan virus, sebab setiap hari kami bawa barang. Okey, memang banyak soalan berkaitan dengan ni tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang kita kata tadi, untuk memutuskan rantaian COVID ni penting mengamalkan 3 perkara tadi. Yang pertama ialah hand hygiene. Jadi apa pun yang kita pegang, kita perlu basuh tangan selepas tu supaya kita memang pasti tangan kita bersih sebelum kita sentuh bahagian badan yang lain. Jadi tak kiralah besi ke plastik ke apa-apa. Jadi itulah yang penting kita nak stop penularan ni tadi. Okey, so pembasuhan tangan dengan sabun sangat efektif. Okey, kalau tak ada sabun, next ialah hand sanitizer yang kita perlu bawa ke mana-mana sekarang ni. Seterusnya ialah penjarakan sosial, sebab kita tahu droplet lebih kurang 2 meter maksimum untuk transfer kepada orang lain. So amalkan penjarakan sosial di mana-mana, dan juga pemakaian mask jika ada bergejala lah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kita dah sampai ke akhir sesi. Saya harap sesi ini memberi manfaat. Saya mohon maaf sekiranya ada soalan-soalan yang tak dapat kami jawab tapi saya nak beri penekanan sekali lagi, walaupun tempoh MCO ni tamat, mudah-mudahan dalam masa yang terdekat kita doa sama-sama. Okey, tetapi 3 perkara ni kita perlu teruskan sekurang-kurangnya 6 bulan yang akan datang untuk menghentikan sebarang bentuk penyebaran virus ataupun wabak. Okey, ingin saya ulang sekali lagi. Pertama ialah hand hygiene. Okey, hand hygiene sangat penting. Yang kedua ialah penjarakan sosial. Okey, khususnya bagi mereka yang ada mesyuarat-mesyuarat kecil yang masih bekerja sekarang ini. Okey, kita perlu pastikan ada penjarakan sosial maksimum dalam satu kumpulan tidak lebih 10 orang. Okey, dan kalau nak makan di restroom, bilik solat, ini semualah pada ketika itu kita tidak pakai mask bagi anggota kesihatan. Hati-hati sebab ini mungkin antara salah satu punca untuk kita terima virus. Okey. Ya. Jadi kita sudah mengharungi fasa pertama 14 hari PKP. InsyaAllah 14 hari lagi Malaysia kita boleh sama-sama mengharungi bersama. Setiap orang mempunyai peranan dalam mengharungi PKP ini. Saya yakin rakyat Malaysia boleh bersatu, sama-sama kita tangani wabak COVID-19 ini, dan sama-sama kita doakan agar rakyat Malaysia semuanya sihat dan kita boleh kembali kepada aktiviti normal seperti biasa. You can make a difference terhadap wabak COVID-19. Sekian daripada kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak di atas semua pertanyaan yang telah diberikan. Jika ada yang belum terjawab, kami mohon maaf kerana kesuntukan waktu. Boleh menelefon ke hotline dan bertanya soalan anda di sana. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.